Hai semua, saya Cikgu Ken. Hari ini kami akan belajar mengenai topik peralatan dapur. Pada akhir sesi pembelajaran ini, cikgu harap murid akan dapat menyatakan nama peralatan memasak, peralatan menghidang dan peralatan berteknologi. Dan juga memilih menggunakan membersih dan menyimpan peralatan memasak, peralatan menghidang dan peralatan berteknologi. Mulanya, kami akan melihat kepada peralatan memasak. Peralatan-peralatan memasak ini adalah peralatan yang sering dijumpa di rumah setiap murid. Contohnya, bagi gambar yang pertama, yang ni ialah kuali. Yang gambar kedua ialah periuk. Yang gambar ketiga ialah pengukus. Gambar keempat pula pemanggang. Yang ni peralatan-peralatan semua ni mempunyai kegunaan yang berbeza bergantung kepada kaedah memasak kami. So kami akan memulakan yang seterusnya. Peralatan memasak yang empat ni juga selalu dijumpa di dalam rumah. Contohnya, yang gambar pertama ni pan lepeh, yang kedua cerai, yang ketiga senduk, yang keempat sudip. Ulangi bersama saya. Pan lepeh, cerai, senduk dan sudip. Okey. Seterusnya, yang ni pula. Yang gambar pertama ni penyepit. Gambar kedua penapis. Gambar ketiga papan memincang. Gambar keempat pisau. Ulangi bersama saya. Penyepit, penapis, papan memincang, pisau. Okey, seterusnya kami tengok peralatan menghidang. Peralatan menghidang ialah peralatan yang kami menggunakan semasa kami menghidangkan makanan atau semasa kami tengah makan. Yang ni adalah contoh-contoh yang kami sering gunakan di dalam rumah ketika makan. Contohnya, yang pertama, pinggan. Yang kedua, mangkuk. Yang ketiga, cawan dan piring. Yang keempat, gelas. Mari ulangi bersama saya. Yang pertama, pinggan. Yang kedua, mangkuk. Yang ketiga, cawan dan piring. Yang keempat ni, gelas. Kita pula tengok banyak lagi peralatan menghidang. Yang pertama, sudu meja. Yang kedua, gapu meja. Yang ketiga, sudu teh. Keempat, pisau meja. Yang ni adalah peralatan menghidang yang kami lebih sering digunakan di dalam rumah. Okey, seterusnya kami pula tengok peralatan berteknologi di dalam dapur. Sekarang kami dah banyak menggunakan peralatan berteknologi seperti ini di dalam dapur untuk memudahkan urusan kami. Contohnya, yang pertama, pemanas air elektrik. Yang kedua, pembakar roti. Ketiga, pengisar. Keempat, ketuhar. Okey, kita ulangi selepas saya. Cuba. Okey, yang pertama, pemanas air elektrik. Yang kedua, pembakar roti. Yang ketiga, pengisar. Keempat, ketuhar. Okey, kita tengok yang lain pula. Yang pertama ni ialah periuk nasi elektrik. Periuk nasi elektrik. Yang kedua, ketuhar gelombang mikro. Ketuhar gelombang mikro. Ketiga, pengisar tangan. Pengisar tangan. Keempat, penggoreng udara atau lebih sering digelar sebagai air fryer. Okey, mari murid-murid mengulangi selepas saya. Yang pertama, periuk nasi elektrik. Periuk nasi elektrik. Yang kedua, ketuhar gelombang mikro. Ketuhar gelombang mikro. Yang ketiga, pengisar tangan. Pengisar tangan. Yang keempat, penggoreng udara atau air fryer. Penggoreng udara atau air fryer.
Okey, mari kita bukakan. Okey, sekarang kami nak belajar macam mana kami nak memilih dan menggunakan peralatan memasak bergantung kepada kaedah memasak kami. Contohnya, sekiranya kami nak mengukus, apakah peralatan memasak yang akan kami gunakan? Bagi 3 saat. 3, 2, 1. Jawapannya ialah pengukus. Pengukus adalah peralatan yang kami akan gunakan semasa kami nak mengukus sesuatu. Contohnya, mengukus kuih, mengukus kek, mengukus ikan. Kami akan menggunakan pengukus. Seterusnya, apa pula apabila kami nak menggoreng, macam stir fry, macam goreng mi, goreng sayur? Apakah peralatan yang kami akan gunakan? Sama, 3 saat. 3, 2, 1. Jawapannya ialah, pertamanya kami memerlukan kuali. Tetapi apa yang kami nak gunakan untuk kacaukan sayur-sayuran atau mi semasa kami menggoreng? Jawapannya ialah sudip. Kami menggunakan sudip. Apa pula apabila kami nak menggoreng secara deep fry, macam goreng ayam, goreng ikan? Apakah peralatan yang kami akan gunakan? 3 saat juga. 3, 2, 1. Jawapannya ialah kami akan menggunakan kuali dan juga yang ni, penyepit. Penyepit untuk menyepit ayam atau goreng yang kami tengah menggoreng. Ataupun kami juga boleh menggunakan sendok. Sendok juga adalah satu peralatan yang kami sering gunakan semasa menggoreng. Seterusnya, kami lihat pula merebus. Apa pula peralatan yang sering digunakan untuk merebus? Jawapan 3 saat. 3, 2, 1. Jawapannya ialah periuk. Kami akan menggunakan periuk untuk mengisi air dan mendidihnya, dan juga kami akan menggunakan penapis untuk mengambilkan makanan yang kami rebus dalam air itu. Apa pula memanggang? Memanggang. Contohnya kami selalu memanggang ikan. Kami akan menggunakan pemanggang. Dan seterusnya, macam mana nak ambil atau letak makanan di atas pemanggang yang begitu panas ni? Kami akan menggunakan penyepit. Penyepit. Jadi, bergantung kepada kaedah memasak yang berlainan, kami akan menggunakan peralatan memasak yang berlainan. Sama juga dengan peralatan menghidang. Untuk menghidang makanan yang berbeza dan makan makanan yang berbeza, kami akan menggunakan peralatan menghidang yang berbeza juga. Contohnya kami makan mi goreng atau nasi goreng. Apakah peralatan yang akan biasa kami gunakan? 3 saat. 3, 2, 1. Jawapannya ialah pinggan. Kami akan gunakan pinggan untuk meletakkan makanan yang tak ada kuah, makanan yang kering, dan juga kami akan menggunakan sudu meja dan garpu meja untuk makan mi goreng atau nasi goreng. Kami tengok pula, apa pula kami makan mi sup atau bubur yang ada sup atau kuahnya? Apakah peralatan yang kami akan gunakan? Sama juga 3 saat. 3, 2, 1. Peralatan yang kami akan gunakan ialah mangkuk. Dan juga kalau nak makan bubur, kami akan menggunakan sudu meja saja. Tapi kalau makan mi, kami akan guna sudu meja dan juga garpu meja. Apa pula kami nak makan makanan western, makan chicken chop, fish chop, lamb chop? Apakah peralatan yang sering kami gunakan? Sama juga 3 saat. 3, 2, 1. Jawapannya lah pinggan dan pisau dan garpu. Kami akan menggunakan kombinasi peralatan ini untuk semasa menghidang makanan western atau semasa makan makanan western. Okey, apa pula minuman panas? Kan minuman ada minuman yang panas, ada minuman yang sejuk. Apakah peralatan yang kami akan gunakan untuk minuman panas? Sama juga 3 saat. 3, 2, 1. Jawapannya cawan dan piring dan juga sudu teh. Yang sudu teh ni biasanya untuk mengacau minuman kami sebelum minum, untuk bagi minumannya sejuk sikit. Okay.
Apa pula minuman sejuk? Apakah peralatan yang kami sering gunakan apabila kami minum minuman sejuk? Sama juga 3 saat. 3, 2, 1. Jawapannya, kami akan menggunakan gelas. Kami sering menggunakan gelas untuk minuman sejuk dan menggunakan cawan dan piring untuk minuman panas. Kerana cawan dan piring ni dia tahan panas. Apabila kami memegang dia, dia tak akan terlalu panas. Okey, mari kita tengok pula. Bilakah kami akan menggunakan bahan berteknologi bergantung juga kepada kegunaannya. Contohnya, sekiranya kami nak memasak nasi, apakah peralatan yang pertama yang awak fikirkan? 3 saat juga? 3, 2, 1. Betul, iaitu periuk nasi elektrik. Kami akan menggunakan ni untuk memasak nasi kerana ia amat memudahkan kami kerana kami letakkan je nasi, letakkan je air dan tekan je satu butang dan dia akan masak selepas 20 minit atau 30 minit. Apa pula peralatan yang kami akan menggunakan untuk memasak air? Sama juga 3, 2, 1. Betul, kami akan menggunakan pemanas air elektrik. Yang ni juga amat senang. Kami letak je air di dalam tu, tekan satu butang, lepas 3 atau 5 minit air dia akan masak dan didih. Apa pula peralatan yang kami akan menggunakan ketika menyediakan jus? Menyediakan jus, kami nak mengisahkan semua buah-buahan kan? So, apakah peralatan yang akan kami gunakan? Sama juga 3 saat. 3, 2, 1. Kami akan menggunakan pengisar. Kami akan memasukkan semua jus di dalam ni dan mengisarkan sekali dan memasukkan air atau ais dalam tu dan kami akan mendapat satu gelas jus yang sedap. Apa pula membakar roti? Membakar roti ni kami akan menggunakan pembakar roti. Letak je roti di dalam tu dan menekan satu button, kami akan mendapatkan roti selepas 2 atau 3 minit. Yang ni adalah bahan berteknologi yang sering digunakan di dalam dapur mengikut kegunaan kami. Sekarang kami perlu tengok membersih peralatan memasak dan menghidang. Pertama, kami akan meletakkan peralatan yang telah digunakan dalam sinki. Keduanya, kami akan menyediakan air sabun. Seterusnya, kami akan mencuci peralatan yang telah digunakan dengan air sabun dulu. Lepas tu, kami mencuci dengan air bersih. Yang kelima, kami akan mengeringkan peralatan yang telah dicuci dengan bersih di rak peralatan dapur untuk mengeringkannya. Yang ni adalah langkah-langkah untuk membersih peralatan memasak dan menghidang. Apa pula peralatan berteknologi? Sebenarnya, ia lebih kurang sama dengan langkah-langkah membersih peralatan memasak dan menghidang, tetapi kami perlu mengambil perhatian. Bahagian luar peralatan berteknologi dan tempat yang berhubung dengan wayar tidak perlu dicuci dengan air tetapi perlu dilap sahaja. Contohnya bahagian ini yang mempunyai wayar, bahagian luar pembakar roti. Semua bahagian yang ditandakan X merah ni tidak perlu dan tidak boleh dicuci dengan air dan hanya boleh dilap sahaja. Yang ni adalah langkah-langkah untuk membersih peralatan berteknologi. Apa pula menyimpan peralatan memasak, menghidang dan peralatan berteknologi? Lepas peralatan-peralatan yang dicuci telah kering, kami akan menyimpankan peralatan di tempat asal selepas ia kering, seperti rak atau kabinet dapur. Yang pertama, untuk memastikan ia sentiasa bersih dan sedia untuk digunakan. Yang kedua, kami tak nak habuk tertinggal di atas peralatan yang telah dicuci dengan bersih.
Okey, so yang itu sahaja daripada nanti saya akan ada aktiviti interaksi mengenai topik ini dan harap murid-murid akan berteruskan dengan aktiviti tersebut. Sekian, terima kasih daripada Cikgu Ken.